Okey kelas, Assalamualaikum dan selamat sejahtera semua. Okay, hari ini kita nak masuk topik penyakit jangkitan seksual. Okey, semua dah bersedia belum nak belajar? Semua dah bersiap sedia belum? Dah sedia belum? Okey, first kali cikgu akan tunjukkan kamu video. Kamu tengok dulu video ni, muka surat 154. Penyakit 154. Okey, cikgu akan tayangkan video dan cikgu nak kamu semua tengok video tersebut dan cikgu akan tanya lepas video tu apa yang kamu dapat daripada video tersebut. Okey, Man dah masuk ke tadi? Okey. Lukman ada Lukman Okey, tengok dulu video ni. Hai, saya Dr. Taufik dari Dr. Tan & Partners dan kali ini saya ingin bercakap mengenai simptom penyakit kelamin atau STD dan HIV. Penyakit kelamin atau STD disebabkan oleh virus, bakteria atau kuman yang boleh menjangkiti seseorang melalui hubungan seks dengan pasangan yang sudah pun mempunyai jangkitan tersebut. Penyakit HIV pula disebabkan oleh virus yang dikenali sebagai Human Immunodeficiency Virus dan ia juga tersebar melalui hubungan seks. Simptom-simptom STD boleh dibahagikan kepada 3 jenis. Simptom semasa kencing, simptom pada kulit dan simptom umum. Simptom-simptom STD boleh mengambil masa yang berbeza untuk muncul. Ada yang mungkin seawal 3 hari selepas hubungan seks, ada juga yang mengambil masa beberapa minggu atau bulan untuk menjadi jelas. Ada pula setengah orang yang dijangkiti STD tetapi mereka tidak mengalami apa-apa simptom yang nyata. Simptom-simptom HIV pula mungkin berbeza bergantung pada individu dan peringkat penyakit. Bagi seseorang yang mengalami jangkitan HIV peringkat awal, mereka mungkin dapat melihat simptom-simptom tertentu dalam masa 2 hingga 4 minggu pertama. Simptom yang paling ketara pada peringkat awal ialah selsema yang serius yang selalu disifatkan sebagai selsema yang paling buruk yang pernah dialami. Keadaan ini dikenali sebagai sindrom retroviral akut ataupun ARS. Sindrom jangka pendek ini disifatkan dengan sakit tekak, ruam, keletihan, sakit-sakit badan dan sakit kepala. Simptom-simptom HIV boleh berlarutan dari beberapa hari hingga ke beberapa minggu. Selepas jangkitan HIV peringkat awal, simptom-simptom penyakit ini mungkin hilang. Tapi awas, jangkitan HIV mungkin sudah mara ke peringkat kedua yang dipanggil peringkat latensi. Pada peringkat ini, virus HIV membiak di dalam tubuh badan tanpa menunjukkan apa-apa kesan yang jelas seperti simptom-simptom yang telah saya katakan tadi. Peringkat terakhir, jangkitan HIV dikenali sebagai penyakit AIDS. Pada peringkat ini, fungsi perlindungan dalaman atau sistem imun badan akan mula merosot. Seseorang yang mempunyai penyakit AIDS akan lebih senang jatuh sakit dan mungkin juga mati kerana sebab-sebab yang pada asasnya tidak serius. Saya telah pun memberikan penerangan ringkas tentang penyakit STD, HIV dan AIDS. Sebelum saya akhiri, saya ingin memberi beberapa pesanan. Pertama, saya ingin menegaskan bahawa simptom-simptom seperti selsema, sakit tekak, sakit badan dan sebagainya sama seperti simptom-simptom untuk penyakit biasa. Jadi, janganlah tergopoh-gapah untuk menganggap bahawa awak telah dijangkiti penyakit HIV hanya kerana awak ada simptom-simptom tersebut. Pada masa yang sama, saya juga ingin mengingatkan bahawa ramai orang yang dijangkiti penyakit HIV tidak menunjukkan apa-apa simptom yang jelas dan nyata. Jika awak berasa ragu tentang kesihatan awak, adalah wajar untuk berjumpa dengan doktor yang bertauliah
untuk mendapatkan pemeriksaan dan kepastian. Kedua, munculnya kini kita sudah boleh merawat dan mengawal penyakit HIV dengan lebih berkesan. Sekiranya anda mendapatkan rawatan untuk jangkitan HIV, anda mempunyai peluang untuk hidup dengan sihat dan bebas dari simptom-simptom ini untuk masa yang lama. Ketiga, anda hanya akan dapat mengesahkan penyakit HIV dan kesihatan anda melalui ujian khas. Tiada jalan lain untuk mendapatkan kepastian ini. Sekiranya anda bimbang tentang kemungkinan pendedahan atau anda mengalami simptom-simptom STD dan HIV, sila lawati klinik kami untuk penilaian dan ujian yang betul. Kami sedia membantu untuk memberi nasihat dan rawatan yang diperlukan. Terima kasih kerana sudi menonton video ini. Saya Dr. Taufik dari Dr. Tan & Partners. Untuk maklumat lanjut, Maaf. Okey. Selesai tengok video tadi. Okey. Cikgu nak tanya kamu semua. Macam mana penyakit jangkitan seksual boleh merebak? Melalui apa dia merebak? Kalau tak nak buka mic, type pun tak apa. Abby cuba. Melalui otak. Sesama simptom dia kurang tepat. Okey, penyakit jangkitan seksual dia berpunca daripada pergaulan seks bebas, aktiviti gejala sosial yang membimbangkan, macam tu. Okey. Cikgu buka slide. Ada tak? Nampak slide tak? Ada keluar slide tak dekat skrin kamu? Ada nampak tak slide keluar tadi? Ada, okey. Cikgu tak nampak mesej tau sebab ni Microsoft PowerPoint. Cikgu tak buat dekat Canva. Okey. Pendidikan kesihatan reproduktif dan sosial, penyakit jangkitan seksual tingkatan 5. Okey. Gambar di bawah merujuk kepada apa gambar-gambar ni? Merujuk kepada virus jangkitan seksual. Okey, kita ada Treponema pallidum. Okey, bentuk dia macam spring. Dan kita ada virus HIV. Dia ada tajam-tajam ni. Dan kita ada Neisseria gonorrhea. Tengok, lagi tajam. Ni virus jangkitan seksual. Okey, standard pembelajaran 6.1.1 menyatakan contoh, simptom dan tanda penyakit jangkitan seksual. 6.1.2 membincangkan kepentingan pengesanan awal dan rawatan kepada pesakit jangkitan seksual. 6.1.3 membincangkan kesan penyakit jangkitan seksual kepada diri, keluarga dan masyarakat. 6.1.4 menjana idea amalan gaya hidup sihat untuk mencegah penyakit jangkitan seksual. Okey, kita tengok penyakit jangkitan seksual. Ini antara penyakit-penyakit dia. Yang pertama, okey. Kelas boleh buka muka surat 156 sebagai sumber rujukan kamu semua. Yang pertama kita ada penyakit gonorrhea. Kita baca keterangan dia. Penyakit jangkitan kelamin yang disebabkan oleh bakteria Neisseria gonorrhea. Boleh berjangkit dari seorang individu ke individu lain melalui hubungan seks vagina, dubur atau oral. Gejala akan timbul 2 hingga 7 hari selepas terdedah kepada jangkitan.
Okay, kita tengok simptom dan gejala penyakit gonoria. Simptom yang pertama, merasa sakit ketika membuang air kecil, mengeluarkan cecair berwarna kekuningan dari salur kencing. Yang kedua, kita ada penyakit chlamydia. Keterangan dia mudah merebak melalui hubungan seks dengan pasangan yang telah dijangkiti. Berkeupayaan menyerang mangsa 4 kali ganda lebih kerap daripada penyakit gonoria. Kita tengok simptom dan gejala. Berlaku pendarahan di antara kitaran head serta sakit di bahagian abdomen. Abdomen tu di bahagian perut. Keluar cecair daripada zakar atau faraj. Pedih dan gatal semasa membuang air kecil. Okey, kita tengok penyakit yang ketiga. Penyakit syphilis. Okey, kita baca keterangan dia. Disebarkan oleh virus spirochaete. Tengok syphilis. Nama virus dia spirochaete. Sejenis ulcer yang tidak sakit tetapi kemerahan boleh dilihat pada vagina, dubur, zakar dan mulut. Okey, tengok gambar ni. Nampak? Dia ulcer dia bintik-bintik, dia jadi macam ni. Disebarkan melalui hubungan seks secara oral, dubur, zakar dan vagina. Simptom dan gejala. Jika lambat dirawat, ruam akan timbul di bahagian badan, tapak tangan dan kaki. Bergejala seperti sukar berjalan, kebas dan buta dan boleh membawa maut. Tengok, kalau dah macam ni, kalau dia dah naik macam ni, ruam ni memang susah nak berjalan sebab kita akan berasa sakit. Sebab itu merupakan luka. Yang keempat, kita ada penyakit hepatitis B. Okay, kita tengok keterangan dia, dikesan seawal 45 hari, boleh berjangkit melalui sentuhan dengan cecair badan seperti air liur, air mani dan cecair faraj, melalui pemindahan darah atau darah yang tercemar, hubungan seksual atau melalui jarum suntikan yang tercemar. Kita tengok simptom dan gejala. Tanda dan gejala seperti hilang selera makan, loya, muntah, perut rasa tidak selesa, sakit sendi, ruam serta kekuningan di mata dan kulit. Tengok, hepatitis B, dia attack organ hati. Nampak? Bila dah terjangkit, akhir sekali hati menjadi rosak. Yang kelima, kita ada penyakit HIV. HIV ni penyakit yang famous lah. Untuk penyakit jangkitan seksual, semua orang tahu HIV. Okay, kita tengok keterangan. Penyakit yang serius disebabkan oleh virus HIV. HIV bermaksud Human Immunodeficiency Virus. Mudah dijangkiti HIV jika terdedah atau tersentuh dengan bendalai badan individu yang HIV positif seperti darah, cecair faraj, air mani dan susu ibu. Simptom dan gejala. Tanda dan gejala seperti terlalu lemah dan lesu, kerap demam panas, peluh pada waktu malam dan cirit-birit yang kronik. Kita tengok gambar. Bila naik kemerahan, badan akan berasa lemah, kerap demam panas, muntah-muntah dan cirit-birit. Okey, kita masuk ke pengesanan awal. Okey, pengesanan pada peringkat awal penyakit penting bagi semua individu. Antara kebaikan pengesanan awal penyakit jangkitan seksual adalah seperti berikut. Menyelamatkan nyawa pesakit individu yang tidak berdosa. Kesedaran awal dapat menyelamatkan seseorang terutama jika menghidap penyakit seksual seperti HIV dan AIDS. Individu yang tidak berdosa ni bermaksud jika seorang wanita itu ada penyakit HIV, ia boleh merebak kepada kandungan dalam perut jika pesakit tersebut mengandung. Jadi, bayi dalam perut automatik akan terjangkit dengan virus yang dimiliki oleh ibunya. Yang kedua, mengelakkan pasangan yang sah daripada terkena jangkitan. Apabila salah seorang daripada pasangan mendapat penyakit kelamin, doktor pakar akan menyarankan hubungan kelamin yang selamat kepada kedua-dua pasangan. Yang ketiga, mengelakkan bayi dalam kandungan daripada dijangkiti penyakit STI. Penyakit STI ni penyakit jangkitan seksual lah. Ubat-ubatan yang sesuai dengan penyakit boleh mengelakkan bayi daripada dijangkiti penyakit STI. Walaupun begitu, dia ada ubat dia untuk kita lindungi bayi dalam kandungan tu supaya tidak terjangkit oleh ibunya. Sekejap.
Kita tengok kaedah rawatan yang dapat dilakukan bagi mencegah penyakit jangkitan seksual. Kaedah rawatan yang pertama, mengambil antibiotik dan antiviral yang diberi dan disarankan oleh doktor pakar. Kaedah rawatan kedua, membuat pemeriksaan doktor secara berkala. Yang ketiga, menjauhi daripada melakukan hubungan seks dengan pasangan yang dijangkiti. Mengambil antibiotik ni, jika kita disahkan menghidap penyakit-penyakit ini, doktor akan bagi antibiotik dan antiviral untuk melawan virus-virus yang berada dalam badan kita. Yang kedua, membuat pemeriksaan doktor secara berkala. Berkala ni dalam keadaan yang kerap. Contoh, 3 bulan sekali buat medical check up ataupun 6 bulan sekali buat medical check up, atau paling susah sekali setahun sekali kena buat pemeriksaan doktor. Jika pasangan yang ingin nak kahwin, kalau sebelum dapat kebenaran untuk menikah, kita kena lakukan ujian HIV dulu untuk melindungi pasangan daripada terkena jangkitan sekiranya kita ada penyakit HIV tersebut. Menjauhi daripada melakukan hubungan seks dengan pasangan yang dijangkiti, ini sikap jujur amat penting lah. Jika kita dah mempunyai penyakit seperti ini, penyakit jangkitan seksual, kita jangan bagi orang dekat dengan kita. Jangan terdedahkan mereka yang tidak dijangkiti untuk berjangkit dengan kita punya penyakit lah. Kita masuk kepada kesan penyakit jangkitan seksual. Penyakit jangkitan seksual ini jika dibiarkan berlarutan boleh membawa kemudaratan dan meninggalkan kesan buruk kepada individu, keluarga dan masyarakat. Yang pertama, individu. Pesakit akan mengalami kerosakan otak, mata, sistem saraf, tulang dan sendi. Ini macam AB cakap tadi, kerosakan otak. Jangkitan yang teruk akan menyebabkan kerosakan organ reproduktif yang membawa kepada kemandulan. Organ reproduktif ni macam zakar, vagina. Jika dia jangkitan yang teruk, ianya akan membawa kepada kemandulan. Kemandulan ni tidak upaya untuk mempunyai zuriat atau mempunyai anak. Yang ketiga, wanita mengandung boleh menjangkiti bayi mereka semasa bersalin. Ini macam cikgu cakap tadi, jika ibunya ada virus, ada penyakit seperti ini, ia boleh menjangkiti bayi mereka semasa bersalin. Masuk ke keluarga. Keluarga pesakit akan dipinggirkan dengan tanggapan bahawa pesakit mendapat penyakit kerana terlibat dalam aktiviti yang tidak sihat. Yang kedua, keluarga pesakit terpaksa mengeluarkan kos rawatan yang mahal untuk merawat pesakit yang menghadapi penyakit jangkitan seksual. Yang ketiga, seluruh ahli keluarga perlu berhati-hati jika terdapat pesakit yang menghadapi penyakit jangkitan seksual kerana penyakit ini mudah berjangkit, terutama melalui sentuhan serta berkongsi pakaian dan alatan. Kita tengok keluarga pesakit akan dipinggirkan dengan tanggapan bahawa pesakit mendapat penyakit kerana terlibat dalam aktiviti yang tidak sihat. Kalau seseorang ahli keluarga kita terkena HIV, masyarakat akan pandang serong dan masyarakat akan terus serkap jarang bahawa orang yang dijangkiti itu tidak berperlakuan elok. Maksudnya terlibat dalam aktiviti sosial yang tidak terkawal, contoh pengambilan dadah, pengambilan jarum. Dulu ada satu kes ni yang di mana ada pesakit HIV meletakkan jarum cucuk dadah tu yang sudah dijangkiti dekat petrol pump, dekat tempat nozzle tu, tempat untuk kita letak untuk isi minyak tu. Bila orang dah tekan, dia akan tercucuk dan dia akan menjangkiti orang tersebut. Ini perbuatan yang tak bertanggungjawab lah. Jadi cikgu minta kamu semua hati-hati bila nak
isi minyak ke, berhati-hati dengan jarum. Kalau nampak jarum dekat tepi-tepi jalan, jangan usik langsung. Okay, yang ketiga, masyarakat. Masyarakat akan memandang serong terhadap pengidap penyakit jangkitan seksual. Yang kedua, masyarakat takut mendekati pesakit jangkitan seksual seperti HIV dan AIDS akibat stigma masyarakat. Stigma ni pandangan masyarakat yang menganggap penyakit ini berpunca daripada gaya hidup yang tidak sihat dan mudah berjangkit. Ni macam cikgu terangkan tadi. Okey. Kita masuk amalan gaya hidup sihat untuk mencegah penyakit jangkitan seksual. Okey, yang pertama, melibatkan diri dalam aktiviti kesukanan dan rekreasi. Luangkan masa untuk riadah bersama-sama rakan dan keluarga. Lakukan aktiviti luar yang anda suka. Rancang masa yang berkualiti untuk keluarga dan rakan. Yang kedua, melibatkan diri dalam aktiviti kemasyarakatan. Nampak gambar ni, aktiviti kemasyarakatan, dia gotong royong kelas. Yang ni, dia beriadah dengan rakan-rakan. Okay, menyertai aktiviti sosial anjuran penduduk setempat. Yang ketiga, menjadikan aktiviti keagamaan sebagai rutin hidup. Menjadikan solat berjemaah sebagai rutin hidup. Menghadiri program kerohanian untuk mengenali erti kehidupan yang sebenar. Okay, seperti yang kita tahu, solat adalah tiang agama. Jadi, kita mestilah solat untuk mengekalkan kerohanian dalam diri kita. Untuk yang beragama Islam lah. Yang untuk agama lain, awak sembahyang ikut cara masing-masing. Kerana tak ada agama yang inginkan keburukan dalam diri seseorang tersebut. Okey, yang keempat, kita tengok mengaplikasikan kemudahan media massa. Berperanan sebagai ejen penyampai maklumat gaya hidup sihat dalam kalangan remaja. Aplikasi terkini seperti Instagram dan Twitter dapat menyebarkan maklumat secara lebih berkesan kerana media sosial ini dekat dengan remaja. Okey. Okey. Kita dah habis pengajaran, kejap je. Cikgu nak tanya kamu semua dulu sebelum kita masuk ke aktiviti pengukuhan. Okey, cikgu nak tanya Luqman. Luqman ada? Luqman? Luqman ada? Macam nak masuk rumah dah cikgu ni. Okey, cikgu tanya soalan, siapa nak jawab, jawab. Okey? Boleh buka buku teks sebagai sumber rujukan kamu. Okey. Berikan cikgu kesan penyakit jangkitan seksual terhadap individu. Kalau tak nak buka mic, type pun tak apa. Type pun boleh. Kesan penyakit berjangkit terhadap individu. Muka surat 158. Okey, perlakuan seks. Perlakuan seks. Perlakuan seks itu punca kurang tepat, tapi terima kasih AB sebab cuba. Okey, kesan penyakit cikgu terangkan lagi. Pesakit akan mengalami kerosakan otak, mata, sistem saraf, tulang dan sendi. Okey, kita start dengan kita punya kuis. Cikgu share kuis dulu.
Okey, cikgu dah hantar link tu dekat chat box. Awak tekan chat box tu, masukkan kod 696 6002. Okey, masuk kelas, masuk kuis. Kelas, cepat masuk ni kuis. Seorang pun boleh masuk. Abi, masuk Bi. Fang masuk, Fang Hoshem. Cikgu apa kod dia? 696 6002. 696 6002. Okey. Okay, Lukman masuk quizzes ni. Dia suruh update Google. Oh, maybe tak update lagi Google. Hantar cikgu. Hantar apa Man? Hantar dekat ni. Link. Oh. Okay. Lukman baru masuk Okay. Guna tab tak boleh. Okay. Tak boleh masuk ke Man? Tak boleh. Abi tak boleh masuk, Lukman? Dah. Okay. Okay. Lukman try dulu jawab. Kawan-kawan tengok cikgu buat. Okay, lepas ni siapa yang tak boleh try, cikgu akan hantar link. Kamu cuba lagi sekali untuk main. Okay.
teks muka surat 154 kan? Okay, kita tunggu Lukman dulu jawab. Ni siapa yang tak dapat jawab, tak dapat masuk, cikgu akan hantar dalam grup WhatsApp. Kamu cuba buat kuis ni. Tunggu Lukman siap dulu. Lukman has activated power. Tak mahu guna power tu kan? Apa cikgu tak? Kita orang apa cikgu cakap kita tunggu Lukman siap. Hari yang kita datang hari ini. Belum maybe, kejap. Nanti cikgu hantar dalam grup AB try quiz. Buat quiz. Cikgu boleh tengok kalau AB try. Okay. Oh. Oh. Ayib, ingatkan AB. AB Harid apa? Sorry Ayib. Oh, ada 2 Harid lah dalam kelas awak. Okey. Okey. Okey, kita dah selesai tajuk jangkitan seksual. Okey kelas, cikgu nak nasihatkan kamu semua masuk kelas tau. Ayib, Lukman, ajakkan kawan lain. Ajak AB. AB ada ke dalam ni? 2 Harid, 2 Amirul. Okey, ajak dua-dua Amirul tu, ajak Amirul botak, Amirul kecil. Nak Azrin mana? Cikgu lama tak jumpa. Azrin ada ke masuk kelas online? Tak tahu. Okey. Okey kelas, terima kasih masuk kelas ini. Kita jumpa kelas seterusnya. Cikgu dah cikgu minggu depan hari terakhir dengan kelas dengan sekolah SMK TSMR. Jadi cikgu nak kamu semua join lah untuk 2 minggu ni. Boleh kelas? Cikgu pindah, cikgu dah habis dekat SMK TSMR. Tak apa, nanti kita ada rezeki kita jumpa. Cikgu ada dekat Johor je, jangan risau. Tak syok. Tak apa, nanti kita jumpa. Harid Irzwan ni AB kan? Harid Kuzairi Ayib. Okey. Okey, sebelum keluar tulis nama dekat chatbox, nama penuh. Lepas tu boleh live. Cikgu nak ambil kedatangan hari ni. Ramai yang ini datang ni. Masuk. Terima kasih kelas.